Baik, seterusnya bagi mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha siasatan nahas udara pesawat MH17, kita bersama dengan rakan setugas Hakim Rahman. Hakim, difahamkan hampir 200 jasad sudah diterbangkan ke Amsterdam. Apakah perkembangan terkini mengenai perkara itu, Hakim? Baik, terima kasih Hans Yusuf. Di Kuala Lumpur, hari ini dijangkakan 38 lagi keranda yang membawa mayat akan meninggalkan Kharkiv ke Amsterdam kira-kira 12 tengah hari nanti. Dan ia keseluruhannya akan menjadikan lebih kurang 227 coffin ataupun keranda yang telah pun keluar daripada Ukraine. Dan kalau dilihat kepada jumlah keranda yang ada tu dengan 227 keranda yang akan tiba keseluruhannya petang nanti dengan jumlah penumpang, ia masih lagi tidak mencukupi dan ini menimbulkan persoalan. Masih ada lagi mayat yang tidak dijumpai dan serentak dengan itu, Hans, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, dia memohon untuk sedang membuat perjanjian untuk membawa masuk lebih ramai anggota polis, iaitu seramai 150 anggota polis. Dan anggota polis ini akan membantu mengenal pasal atau mengesan cebisan-cebisan mayat itu bagi dibawa keluar. Dan mereka ini juga akan masuk tanpa membawa sebarang senjata bagi memastikan tidak timbul sebarang konflik. Dan kesemua mayat-mayat itu kalau dapat dibawa keluar, maka proses forensik akan dapat dilakukan secepat mungkin, Han. Ya, betul tu, Hakim. Apa yang penting pada masa yang sama, ketegangan di wilayah bergolak di antara Ukraine dan juga Rusia juga perlu ditamatkan segera untuk memudahkan proses untuk membawa kembali jasad mangsa nahas MH17. Dan kami juga mendapat perkabaran di Malaysia bahawa jasad warga Malaysia yang terkorban dalam nahas MH17 akan dibawa pulang mungkin dalam sekitar 2 ke 3 minggu, Hakim. Apa perkembangannya, Hakim? Okey, jasad-jasad itu kalau diikutkan untuk proses, saya dimaklumkan oleh petugas forensik, jasad-jasad itu kalau hanya memerlukan proses ataupun tugas-tugas pengecaman atau mengenal pasti identitinya, dia tidaklah mengambil masa begitu lama sehingga ke 2-3 minggu. Tetapi memandangkan kejadian ini sebenarnya bukanlah satu kemalangan, tapi dia lebih kepada jenayah kerana dia ada satu pelakon menembak jatuh pesawat komersial di ruang udara yang dihaskan laluannya untuk penerbangan pesawat komersial lalu, dan ia dianggap sebagai satu jenayah. Jadi pihak forensik pasukan yang diketuai oleh pasukan Belanda memerlukan lebih banyak masa lagi, bukan setakat untuk mengenal pasti identiti, tapi juga untuk mencari bukti-bukti sebarang kelakuan jenayah, kerana perkara ini pastinya akan dibawa ke perundangan bagi memberikan keadilan kepada jasad-jasad ataupun mereka yang berada di dalam pesawat MH17. Dan sebab itu dia memerlukan masa yang agak panjang, dan kita mungkin ahli keluarga ataupun sahabat andai waris boleh bersabar. Kita mungkin kita faham perasaan mereka bahawa lebih cepat mereka dapat melihat jasad fizikal itu lebih mungkin boleh memberi satu closure ataupun ketenteraman jiwa, tetapi mereka juga harus faham bahawa siasatan itu perlu dilakukan bagi menuntut keadilan terhadap mereka. Dan sebab itulah ia akan mengambil sedikit kelewatan masa, tidak seperti yang dijangkakan sebelum ini, iaitu pada sebelum Hari Raya Aidilfitri. Namun saya kira pastinya pasukan-pasukan forensik kita dan pasukan siasatan khas yang terdiri daripada pelbagai negara, gabungan pelbagai negara sebenarnya, daripada negara Jerman, Perancis, Belanda, Malaysia dan Australia, turut bekerja keras untuk memastikan segala bukti-bukti yang boleh didapati terhadap jasad itu dapat diperoleh dan terusnya dibawa menjadikan bukti di muka pengadilan nanti, Han. Baik, Hakim. Tadi Hakim ada menyebut berkenaan dengan ketenangan jiwa. Itu adalah menarik perhatian saya, Hakim, sebenarnya. Kerana di Malaysia ketika ini, sebentar tadi, siang tadi ataupun tengah hari tadi, kita telah mendapat perkabaran bahawa terdapat 5 ahli keluarga yang mendapat khidmat kaunseling daripada pihak kementerian
Dan seterusnya kalau kita lihat bagaimana keadaan di Amsterdam misalnya Hakim, adakah ahli keluarga turut menerima khidmat kaunseling daripada pihak berkuasa Amsterdam, pihak berkuasa Belanda, Hakim? Okey, kalau dilihat, saya tidak ada maklumat mengenai itu, tapi kalau kita lihat keadaannya di sini, penduduk di sini secara umumnya ketika ketibaan keranda-keranda itu mereka dalam keadaan bermuram. Tapi itu mereka di sini, dan tapi sepatutnya penduduk mereka tidak kira dan mereka yang beragama Islam ataupun tidak, mereka pastinya boleh mencari satu jalan untuk mencari ketenangan diri, dan dia memang diakui bukan satu perkara yang mudah kerana kita tidak mengalaminya, tapi kita dapat merasakan gelora yang berada di dalam hati dan jiwa mereka. Dan setakat ini pihak kerajaan Belanda, saya tidak lagi mendapat sebarang makluman. Mungkin ada kaunseling ataupun terapi-terapi yang diberikan kepada ahli keluarga, tapi setakat ini kalau dilihat secara mata kasarnya di kawasan-kawasan di Belanda ini, keadaannya masih lagi tenang. Mungkin mereka lebih tabah dan sabar, ataupun mereka sudah boleh menerima hakikat kejadian ini. Ya. Okey Hakim, terima kasih Hakim untuk perkembangan tersebut, dan kita akan dapatkan lagi perkembangan lanjut bersama dengan Hakim Rahman yang kini berada di Amsterdam. Namun sebelum itu kita akan berehat dulu seketika dan akan kembali selepas ini.